Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita dan memberkati kita pada hari ini walaupun kita sudah melepasi fasa yang pertama daripada Ramadan, ya, tapi masih belum terlambat untuk kita menghayati dan mentadabbur, ya, hari-hari yang berbaki dalam bulan Ramadan ini untuk kita mengambil faedah dan pengajaran dan ibrah dan i'tibar, dan kita istidrak, kita catch up balik apa yang terlepas. Walaupun tajuk kuliah ini sepatutnya disampaikan oleh Al-Fadil akhuna Ustaz Abu Mubarak Syafiq, tapi disebabkan kekangan keadaan beliau yang berada di luar negara, kita ambil alih, ya. Jadi tajuk itu memanglah Ramadan, pengajaran akidah, dan kita akan melihat dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, dan kalau kita ada kesempatan masa kita akan sambung lagi sampai habis ayat yang berkaitan dengan puasa ini. Dan kita akan tadabbur dan melihat pengajaran daripada apa yang dibawakan oleh seorang ulama besar, Syekh Abdul Malik Karim Amrullah, iaitulah Buya Hamka rahimahullahu ta'ala. Dalam ayat 183 ini adalah ayat yang mewajibkan puasa, dan kita dah pun belajar tentang makna dan tafsir ayat ini dalam kelas kita yang lalu, yang beberapa yang tahun lepas ataupun beberapa tahun lepas, ya. Iaitulah Allah Ta'ala menyuruh, memerintahkan orang yang beriman, ya, dan maksud orang yang beriman di sini ialah mereka yang mengaku dengan lisan mereka sebagai orang yang beriman, untuk melaksanakan pula keimanan dengan anggota tubuh badan mereka, ya. Jadi sesiapa yang mengaku kata dia beriman, sama ada dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka dia wajiblah melaksanakan perintah ini, kerana Allah Ta'ala kata kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, iaitu beberapa hari yang dihitung, ayyaman ma'dudat. Tuhan kata puasa ni berapa hari saja. Betul tak? Kita pejam celik tengok lah Ramadan hak kita hari tu kena duk tunggu 14-44. Dah pun nak habis tak lama lagi. Padahal Ramadan 14-43 hak tahun depan dan tahun lepas tu pun baru duk terasa macam baru je puasa. Kan? Jangan kata 14-43, 14-42.
1441 pun duk terasa lagi, duk teringat lagi kan. Tapi itulah dia, sekejap saja. Ibadah ini bukannya lama, tidak memberatkan dan tidak membebankan, ya. Dia boleh dihitung. As long as dia boleh dihitung, dia boleh ma'dud, maka dia sedikitlah, kan. Dia bukan benda yang sampai kita tak boleh nak kira, kan. Bahkan kita boleh kira dengan jari kita, kan. Boleh kira dengan jari saja bilangan hari Ramadan itu, 30 atau 29 hari, ya. Begitu sedikit harinya, ya. Pun begitu Allah Ta'ala kata, maka barang siapa yang di antara kamu dalam keadaannya dalam sakit, yang ni bila dia masuk Ramadan dia sakit, atau dalam perjalanan musafir, maka perhitungan dari hari yang lain, maka dia hendaklah ganti hari yang dia tinggal dalam Ramadan itu, puasa pada hari yang lain. Sebab yang dikehendaki ialah dalam setahun dia mesti ada puasa 3 sebulan, kan. Dan bulan itu takkan Ramadan. Kalau tak dapat Ramadan, dia kena ganti juga. Dan atas orang yang berat, mereka atasnya ialah fidyah. Yang tak boleh nak puasa, bayar fidyah, ya. Tetapi siapa yang menderma lebih, maka itu adalah baik untuknya. Tapi siapa yang nak bagi lebih daripada had fidyah itu, nak buat tambahan, maka itu lebih baik. Dan bahawa berpuasa itu adalah lebih baik buat kamu jika kamu mengetahui. Iaitulah sebulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeza. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kamu, hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan musafir, maka hitungan di hari yang lain. Allah mengkehendaki keringanan untuk kamu, dan bukanlah Allah mengkehendaki kesukaran untuk kamu, dan hendaklah kamu sempurnakan hitungan, dan hendaklah kamu membesarkan nama Allah atas apa yang telah diberikannya petunjuk akan kamu, dan supaya kamu bersyukur. Puasa bulan Ramadan termasuk dalam satu rukun Islam yang 5, ya. Dan kita tahu Nabi kata buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Islam dibina atas 5 perkara. Persaksian bahawa tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Maka puasa adalah rukun Islam yang keempat dalam hitungan Nabi SAW, ya. Dan makna puasa itu macam kita tahu ialah menahan diri. Yang dimaksudkan dengan syarak itu ialah menahan diri daripada makan, minum dan bersetubuh suami isteri daripada waktu fajar sehingga waktu maghrib, kerana menjunjung tinggi perintah Allah. Kata Buya Hamka, cantik ayat dia. Kerana menjunjung tinggi perintah Allah. Dan ini adalah kadar yang disepakati apa itu puasa. Puasa ialah yang pertama, orang puasa ni dipahami. Kalimah puasa macam kita dah sebut dulu, Ibnu Ashur kata orang Arab faham makna puasa. Sebab tu Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Pasal orang Arab puasa tak? Puasa. Nabi zaman sebelum dia angkat jadi Nabi, masa di Madinah, di Mekah, Nabi sudah puasa hari Ashura dan orang Arab puasa hari Ashura. Jadi mereka tahu puasa, ya. Puasa tu tak makan, tak minum, tidak melakukan persetubuhan, hubungan seksual antara suami isteri. Bukan. Dan dalam Islam, syariat Nabi Muhammad ditambah satu lagi, menahan diri daripada muntah dengan sengaja. 4 perkara yang wajib kita tahan diri: makan, minum, jima' dan muntah dengan sengaja. Kemudian yang lain itu ialah apa yang berkaitan dengan perkara ini. Dan waktu puasa itu ialah daripada maghrib, daripada subuh masuk fajar, terbit fajar kedua sampai waktu maghrib, terbenam matahari.
Kata Buya Hamka, maka setelah nenek moyang kita memeluk agama Islam, kita pakailah kata puasa buat menjadi erti daripada siam itu. Kerana memang sejak agama yang dipeluk terlebih dahulu, peraturan puasa itu telah ada juga. Tengok. Pasal sebelum orang Melayu masuk Islam, agama Hindu Buddha. Dia bukan Hindu saja, bukan Buddha saja, Hindu Buddha. Kan? Orang Melayu ni dia kreatif dalam bab-bab sinkretisme, dalam bab asimilisasi, dalam bab-bab menggabungkan beberapa ideologi dan doktrin. Kan? Jadi digabungkan Hindu Buddha. Dan dalam agama Hindu Buddha pun ada puasa, ada siam. Maka disebabkan ada persamaan walaupun ada perbezaan juz'i, tapi digunalah kalimah puasa itu. Ya. Dan kita tengok perintah puasa ini seperti mana perintah-perintah yang penting-penting dalam Islam telah dimulai panggilan dengan nida ya ayyuhallazina amanu, dan kita pun dah belajar dalam siri-siri kelas kita ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkandung padanya ya ayyuhallazina amanu. Ya. Kenapa ayat ni ya ayyuhallazina amanu ni penting? Sebab kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apabila sesuatu ayat telah dimulai dengan panggilan kepada orang yang percaya, sebelum sampai ke akhirnya, kita sudah tahu bahawa ayat ini mengandungi satu perihal yang penting ataupun larangan yang berat. Kerana Tuhan yang Maha Tahu itu telah memperhitung terlebih dahulu bahawa yang bersedia menggalangkan bahu buat memikul perintah ilahi itu orang yang beriman. Maka perintah puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan, kesenangan diri dan kebiasaan setiap hari. Perintah puasa. Puasa ni special. Puasa ni satu ibadat, dia panggil ibadat tarkiyah. Ibadat meninggalkan, dia bukan ibadat melakukan. Rukun Islam 5 perkara. Ya. Satu rukun ialah rukun qauli, mengucap 2 kalimah syahadah, dan dia adalah berbentuk membuat, melakukan fi'il. Kemudian kita ada salat. Salat ialah aqwalun wa af'al. Ya. Dan dalam salat juga kita ada meninggalkan. Salat lebih hebat lagi. Dalam salat terhimpun padanya perbuatan, perkataan dan juga meninggalkan. Sebab dalam salat kita juga berpuasa. Kita tak boleh makan, tak boleh minum. Ya. Dalam salat itu, dalam mazhab Syafi'i, ada ulama dah sebut dhabit perkara membatalkan salat, di antaranya apa yang batal puasa, batal salat. Sebab hakikat dalam salat itu kita juga berpuasa, kita menahan diri daripada makan, minum dan sebagainya. Ya. Dan puasa dan zakat kita bayar, bagi duit, melakukan haji, kita pergi laksanakan haji. Tetapi puasa ni special. Sebab itu ulama dalam kitab-kitab fiqh dia berkata rukun puasa 3. Niat, yang kedua meninggalkan perkara yang batalkan puasa, yang ketiga ialah orang yang berpuasa. Ulama kata kenapa fuqaha Syafi'iyah masukkan orang berpuasa ke dalam rukun puasa tapi tidak masukkan orang yang bersolat ke dalam rukun solat? Kerana dia berkata puasa itu meninggalkan. Puasa dia tak ada satu rupa yang kita nak terbayang dalam pemikiran kita bila orang sebut puasa. Rupa perbuatan. Kita tengok orang daripada jauh, kita tak tahu dia tengah puasa, betul tak? Tapi kalau orang tengah semayang, kita tengok, kita tahu dia tengah duduk semayang. Orang pergi haji, kita tahu dia tengah buat haji. Orang bayar zakat, kita tahu dia sedang membayar zakat. Kan? Puasa kita tak tahu. Kita suayak dia kata tak saya puasa. Baru kita tahu. Kalau tak gitu sampai sudah kita tak tahu dia puasa ke tak. Kan? Bulan Ramadan ni, kita duduk kawan kita sama-sama dalam rumah kita dengan family kita. Ya? Bukan ada siapa tahu puasa tak puasa. Zahirnya bulan Ramadan orang Islam puasa, kita pun percaya semua puasa. Kalau ada di kalangan mereka itu yang sembunyi-sembunyi mandi dalam bilik ayak, minum ayak, telan ayak, kan? Siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala saja tahu. Ya? And that is what special about
fasting, nampak puasa ini, puasa saum ini. Ya. Sebab itu Tuhan kata, kullu amali ibni adamilah illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam untuk dia. Yang ni orang boleh tahu, boleh hitung, dia sendiri boleh hitung amalan. Kita tengok pun kita tahu dia ni semayang khusyuk tak khusyuk, sempurna tak sempurna. Kecuali puasa, puasa siapa pun tak tahu. Yang tahu Allah Ta'ala. Kan? Pasal dia perbuatan, dia bukan perbuatan yang melakukan, dia perbuatan yang berbentuk tark, meninggalkan. Ya. Itu kalau kita niat dalam hati, aku nak berhenti puasa, batal lah puasa. Tak batal. Pasal puasa tark, bukannya fi'il. Kan? Jadi kalau solat, kalau orang tu niat dalam hati dia nak membatalkan solat, batal solat. Walaupun dia belum membatalkan, walaupun dia belum tinggalkan solat, tapi kalau dengan semata-mata dia niat dalam hati, batal. Puasa tak? Nah, lagi engkau tidak buat perkara yang sepatutnya engkau kena tinggal ketika engkau berpuasa, maka puasa tak batal. Kan? Walaupun dia berniat kata tak mau puasa, nak berhentilah, cukuplah setakat ni. Tak jadi. Puasa tetap sah, tak berjalan. Kan? Jadi sebab itu, dia kata puasa ni perintah yang meminta pengorbanan, kesenangan diri dan kebiasaan yang setiap hari. Kalau perintah tidak dijatuhkan kepada orang yang beriman, tidaklah berjalan. Orang yang merasa dirinya ada iman bersedia menunggu apa agaknya perintah yang akan dipikul dan bersedia mengubah kebiasaannya, menahan nafsunya. Bersedia pula bangun di waktu sahur dan makan pada waktu itu kerana Tuhan yang memerintahkan. Dia bersedia menahan seleranya, membatasi diri dalam melakukan satu latihan yang agak berat. Tidak, tuan-tuan. Kita duk puasa nak pergi jumpa doktor, kita tak bangkit suar pun. Boleh ya? Kan? Jadi puasa syar'i kena bangkit sahur. Kan? Bangkit suar tu bukan sebab kita suka-suka nak makan apa. Pasal Tuhan suruh. Kan? Tuhan suruh makan, kita makan. Tuhan suruh berhenti, kita berhenti. Bayangkan betapa taatnya orang puasa itu. Ya? Bayangkan satu orang dia letak di depan satu orang yang ketua, satu pemerintah. Pemerintah tu kata dekat rakyat dia, bangun tidur. Dia bangun segera. Sekarang makan. Makan. Tengah-tengah duk makan tu, tengah-tengah sedap duk makan tu. Sekarang berhenti makan. Ada yang tersemuak keluar badan. Pasal apa? Makanan dalam mulut. Tapi pasal ketua dia depan kata, berhenti makan. Dia pun berhenti makan. Luah balik makanan yang tak ada nama telan tu. Kan? Bayangkanlah askar, satu kadet, dia punya panglima general dia, ketua dia, kan? Ketua kadet dia kata, bangun tidur askar. Askar pun bangun tidur. Segera. Makan. Dia pun duduk makan. Makan. Makan tu tak ada siapa boleh berkata. Sampai saya kata berhenti, awak kena berhenti segera. Tengah-tengah duduk makan tu, ketua dia kata, berhenti makan. Ada hak tak ada minum air. Ada hak tersedak, tersemuk air keluar. Tak ada nak telan air. Berhenti. Pasal ketua dah kata berhenti. Punya taat. Punya obedient. Kan? Macam tu lah ibarat puasa agaknya. Kita dengan Allah Ta'ala. Boleh terbayang tak? Macam tu lah. Betapa dalam bulan Ramadan ni, ya Allah, juri. Kan? Taat sungguh dengan Tuhan. Kan? Subhanallah. Lagi maghrib, Tuhan kata, makan. Dia pun makan. Semayang. Kan? Subhanallah.
Dengan ini dapatlah kita fahamkan bahawasanya peraturan puasa bukanlah peraturan yang baru dibuat setelah Nabi Muhammad SAW itu saja, melainkan sudah diperintah kepada umat-umat terdahulu. Nak kata puasa ni begitu penting sehingga dia menjadi rukun agama Allah Ta'ala. Bukan saja kepada umat Nabi Muhammad, semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu membawa suruhan puasa. Sebab itulah tidak ada agama dalam alam ini melainkan semuanya ada puasa. Kerana agama, baik agama ahli kitab atau yang bukan ahli kitab, hakikatnya dia berasal daripada ajaran para rasul. Apa agama pun asalnya daripada wahyu Tuhan. Cuma ada agama-agama yang sudah menyeleweng terlalu jauh, terlalu teruk, sehingga dah hilang. Mungkin 99% agama itu sudah terubah pada penyembahan berhala. Dah pusing 180 darjah. Macam Kristian dengan Yahudi, mungkinlah mereka terpusing 90 darjah. Nah, maksudnya ada lagi yang berbaki daripada ajaran mereka itu, yang kita nampak itu adalah ajaran Rasul, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi ada ajaran-ajaran lain yang sudah memang dah tertukar terus. Ya. Tapi itu pun kita masih dapat melihat kesannya. Kerana manusia sudah kenal puasa dengan perintah para Rasul. Jadi agama apa pun mengakui bahawa berpuasalah cara untuk mensucikan diri. Berpuasalah cara untuk kita membersihkan rohani. Kan? Sehingga Nabi Musa AS, dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina, disuruh puasa. Kan? Lepas tu kata Buya Hamka, dia kata orang Hindu pun ada puasa. Demikian juga agama Buddha biksu, pendeta Buddha berpuasa sehari semalam dari tengah hari tapi boleh minum. Agama Mesir purbakala juga ada puasa, terutama orang perempuan. Orang Rom sebelum agama Kristian berpuasa. Dalam surah Maryam kita lihat Nabi Zakaria dan Maryam, ibu Nabi Isa pun berpuasa. Selain menurut perintah tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, puasa juga dari bercakap, nahan diri. Betul mereka kata inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Lepas tu di antara benda yang kita kena tahan diri waktu puasa apa dia? Yang termasuk dalam package puasa yang ulama akan sebut dalam kitab-kitab fiqh apa dia? Dia kata menahan diri daripada mengumpat dan bercakap bohong. Pasal pun ulama sebut di antara perkara yang makruh ketika puasa ialah bercakap bohong dan mengumpat. Apa maksud? Makruh ketika puasa bercakap bohong. Bukan makna orang puasa cakap bohong makruh, orang tak puasa cakap bohong haram. Bukan makna masa puasa cakap bohong makruh, tak puasa cakap ribah haram. Bukan macam itu konsep dia, cik. Macam mana konsep dia? Maksudnya ialah dalam banyak-banyak maksiat, dia ada maksiat yang akan menjejaskan secara khusus ibadat hak kita buat. Contoh dalam solat. Di antara syarat solat ialah menutup aurat. Maka pakaian ketika solat mempunyai keistimewaan. Sebab itu ulama berbeza pandangan kalau orang pakai baju curi atau baju yang dia rampas daripada orang lain masalahnya. Dalam mazhab Hanbali, kalau pakai baju curi, mayang. Ataupun tempat solat. Tanah tempat kita solat misalnya. Sebab solat dia perlukan tempat. Tanpa tempat, tanpa tanah, lantai yang kita pijak untuk semayang, mana mungkin solat itu boleh dilakukan? Lepas tu dalam mazhab Maliki jadi perbincangan orang semayang atas kapal terbang. Sah ke tak sah? Maksud sah tak sah di sini, adakah orang yang semayang atas kapal terbang, kalau dia walaupun dia berdiri rukuk sujud, adakah dia kena, itu dia anggap solat hormat lil waqti sahaja dan dia kena qada ataupun tidak? Masalah semayang di tanah yang dirampas atau tanah yang dicuri,
Kan orang pindah batu sepadan tanah kebun, dia ambil tanah orang. Lepas tu dia semayang dalam kawasan yang dia rampas itu. Sah tak semayang dia? Dibincang secara khusus. Pasal apa? Pasal benda ni ada kaitan secara special dengan ibadat hak kita nak buat. Ya. Jadi ghibah, mengumpat, cakap bohong ini haram. Betul. Tapi orang yang mengumpat, kemudian dia pergi solat, ataupun lepas solat dia mengumpat. Dalam solat dia khusyuk, dia semayang betul. Adakah mengumpatnya itu akan menjejaskan pahala solatnya? Tidak. Kalau dia semayang dengan sempurna elok. Sebab itu di akhirat nanti pahala semayang dia tu akan diambil dan diberi kepada orang yang dia mengumpat. Ada, pahala ada, elok. Kan? Jadi perbuatan dia mengumpat lepas semayang atau sebelum semayang tidak menjadi sebab untuk berkurangnya pahala solat dia. Yang berkurang pahala solat tu pasal dalam semayang dia tak khusyuk ke, dia buat sunat tak lengkap ke, itu punca untuk pahala semayang tak sempurna. Kan? Tapi puasa, kan, kalau kita mengumpat, cakap bohong masa puasa, apa jadi kepada puasa kita? Dia termasuk dalam perkara dipanggil nawaqid ajris saum. Perkara yang membatalkan pahala puasa, bukan sekadar pahala berkurang, pahala puasa batal je weh. Lepas tu puasa dia ada dua, nawaqidus saum dengan nawaqidu thawabis saum. Perkara yang membatalkan puasa itu sendiri secara zahir dan perkara yang membatalkan puasa itu secara batin. Ya. Iaitu pahala yang menyebabkan puasa tadi tidak diterima. Sebab itu Nabi kata, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan keji dan amalan keji, maka Tuhan tidak ingin dengan puasa dia. Tuhan tidak pandang, tidak heran dengan puasa dia. Tuhan tidak heran. Kan? Jadi pasal apa? Pasal benda ni termasuk. Walaupun kita umat Muhammad ni ada keringanan, kita tak adalah bila puasa tak ada cakap langsung. Boleh cakap, tapi kena cakap hak baik-baik, hak elok-elok. Atau bila bergaduh berlaku pertengkaran, fa insabahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau ada orang yang mencela dia, gaduh dengan dia, hendaklah dia kata aku puasa. Kena ingat, tak boleh bergaduh, tak boleh berjidal. Kan? Sebab ini di antara esensi puasa. Ya? Sebab tu memang ada di kalangan fuqaha luar daripada mazhab yang empat yang berpandangan ribah itu membatalkan puasa. Dan di antara taujih fuqaha yang kata berbekam tidak batal puasa, dia berkata maksud hadis Nabi afṭara al-hajim wal mahjum ialah kerana tukang bekam dengan orang yang bekam tu sambil duk bekam sambil duk mengumpat. Kan? Nabi kata depa ni puasa buka batal. Batal sebenarnya batal pahala. Dan kita dilatih. Kan? Dilatih. Untuk bila kita berpuasa, kita tidak banyak bercakap dengan makhluk. Kita banyak bercakap dengan Allah. Maka bulan puasa disuruh baca Quran. Banyak berzikir. Menyampaikan ilmu. Ya, itu di antara bentuk puasa bercakap dalam Islam. Bukan puasa bercakap tu duduk diam, tutup mulut rapat. Itu tidak ada dalam Islam. Ya. Tetapi puasa itu selain daripada menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu seksual, menahan muntah dengan sengaja, juga menahan dari segi kerohaniannya ialah menahan daripada kita banyak sangat berhubungan dengan makhluk. Supaya hubungan kita dengan Allah. Itu tujuan puasa ni ialah la'allakum tattaqun. Kita nak jadikan hubungan kita dengan Allah itu lebih kuat. Sebab itulah puasa itu disulahi dengan i'tikaf.
Kan? Di hujung Ramadan disudahi dengan i'tikaf. Ya. Dan kita tengok macam mana kita kata puasa ni mengajak akidah. Inilah semua akidah ni. Kan? Akidah ni ialah tauhid uluhiyah, itu penting. Ibadah. Kan? Tengok kata Buya Hamka. Dengan demikian dapatlah kita kesimpulan bahawasanya puasa adalah syariat yang penting dalam tiap-tiap agama meskipun ada perubahan hari ataupun bulan. Terangkan bahawasanya kewajipan berpuasa dipikul kepada orang beriman telah dipikul kepada umat terdahulu. Diterangkan hikmah puasa itu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa, orang beriman dilarang makan dan minum dan dilarang bersetubuh. Iaitu kerana hendak mengambil faedah yang besar daripada larangan tersebut. Yang pertama, ialah latihan mengendalikan diri. Kalau di segala waktu dilarang makan makanan yang haram, maka dalam bulan puasa, makanan yang halal pun dilarang. Orang yang beriman dapat menahan nafsunya kerana melaksanakan perintah Allah. Walaupun dia sering terpencil seorang diri, tiada seorang jua pun manusia melihatnya. Namun dia tetap berpuasa sebab percaya bahawa Tuhan selalu melihat. Melatih diri kita untuk sentiasa istihdar, ingat kata Tuhan untuk melihat kita. Dengan demikian, orang mukmin mendidik iradat dan kemahuan dan dapat mengekang nafsu. Ada dua syahwat yang sangat mempengaruhi hidup, iaitu syahwat faraj atau seksual, kelamin, dan yang keduanya syahwat perut. Ini dua syahwat yang besar. Nabi kata, siapa yang boleh jamin pada aku apa yang ada di antara dua rahangnya dengan dua celah kangkangnya, aku jamin baginya syurga. Mulut yang mana selain daripada bercakap ialah makannya. Nak kontrol. Dan tengok ayat puasa ini, setelah mana Allah Ta'ala cerita tentang doa, kemudian cerita pasal i'tikaf, kemudian tiba-tiba datang ayat pasal apa? Larangan makan harta haram. Perasan tak? Kalau kita perhati ayat tentang puasa, ayat 188. Ayat ni mungkin orang kata tak ada related dengan puasa. Mana boleh tak ada related? Ada related lah. Pasal apa tiba-tiba datang ayat وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Apa related dia? Ayat ni interconnected di antara puasa dengan haji. Ya? Kalau kamu masa puasa boleh tahan diri daripada makan benda yang halal, tahanlah diri daripada makan benda yang haram. Maka ayat 188 kata jangan makan benda haram, jangan makan harta haram. Tiba-tiba terus masuk cerita pasal haji. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lil hajji wa lin-nasi wal hajj. Mai ke mana haji? Dan nak pergi haji kena pakai harta halal. Jangan harta haram. Kan? Baik. Tapi apabila dikendalikan dengan puasa, kemanusiaan tadi akan naik tingkatnya. Kesabaran menahan adalah nilai yang amat penting bagi keteguhan jiwa. Sebab itulah Nabi namakan bulan Ramadan itu Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Dan Allah Ta'ala kata, wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa makna sabar dan salat? Apa makna sabar dan salat? Dalam surah Baqarah juga. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Apa makna sabar? Puasa. Tuhan katakan nak minta tolong kepada Allah Ta'ala apa-apa keperluan, hajat, puasa, semayang. Dua benda Tuhan suruh kita buat. Kan? Dan puasa itu dari kesihatan memang diakui lah. Ya?
Tapi kata Buya Hamka, kalau puasa hanya niat untuk kesihatan badan, belum tentu diterima Tuhan. Tapi berpuasa dengan niat mencapai takwa, itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan untung juga kalau di samping ibadat, dia pun membawa kesihatan. Itu kena ingatlah. Sebagai kita katakan tadi, orang Hindu yang puja berhala pun puasa. Tapi pangkalan berfikir mereka jauh beza dengan Islam. Kalau di ayat ini terangkan maksud puasa ialah membina takwa, maka bagi mereka menyiksa diri, yang diri dan makan raga. Itu kita kata jiwa dan raga. Raga maksudnya badan, tubuh badan, orang Sanskrit. Dan juga untuk mematikan kehendak-kehendak. Kerana menurut mereka selama raga ini masih kuat teguh, selama itu terhambatlah nyawa. Raga dan nyawa. Mencapai kenaikannya ke derajat yang tinggi, yang oleh penganut Buddha disebut nirvana, dalam Hindu disebut moksha. Buddha Gautama sendiri pun pada mulanya berpendirian demikian sehingga pada waktu raganya menjadi kurus kering, dia bersemadi di bawah pohon Bodhi. Jadi Buddha, dia bertapa sampai mati kat bawah pokok Bodhi. Orang Nasrani pun dipandang kehidupan yang lebih suci murni jika orang tidak kahwin. Artinya puasa terus-menerus daripada hubungan kelamin. Sama juga orang Kristian Katolik. Padri-padri mereka tidak kahwin. Sebab apa? Mereka menganggap itu puasa. Menahan diri daripada hubungan seksual, hubungan syahwat. Kadang-kadang pengaruh-pengaruh yang demikian masuk juga dalam kalangan kaum sufi dalam Islam. Yang akan bagi tanbih. Ini sebab disebabkan puasa ni ada dalam agama macam-macam ada. Tapi jadi menyebabkan kadang-kadang orang boleh terpengaruh dengan sistem puasa yang ada dalam agama lain. Yang kita rasa mungkin macam sesuai dengan, tapi tak sesuai. Sehingga orang sufi kadang-kadang dalam ghulu, mereka tiru cara ibadat orang lain. Apabila kembali pada maksud ayat ini, iaitu diperintahkan puasa supaya kamu bertakwa, dapatlah difahamkan jalan tengah. Jalan tengah, wasat, yang dikehendaki Islam dengan puasa. Sebulan penuh disuruh puasa dari waktu fajar sampai maghrib, menahan makan dan minum bersetubuh dan mengendalikan diri dalam bercakap, melihat dan mendengar serta memperbanyak ibadat. Dan tempat mereka bertanggungjawab semata-mata Tuhan. Apabila puasa ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan kesedaran, imanan wahtisaban, maka sehabis hari sebulan itu akan sangatlah terasa kesannya yang besar bagi jiwa. Lantaran itu pula dapat difahami jika ulama menganjurkan supaya setiap malam puasa itu diperbaharui niat hendak puasa besok kerana Allah. Meskipun tidak diucap tapi dirasakan dalam Islam, dalam hukum syarak, asalnya puasa itu ialah niat setiap malam. Kan? Supaya kita sentiasa ingat kata kita puasa ni kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Kita pun bertemu orang yang puasa asal perut lapar saja. Dibendungnya sejarah satu hari penuh, tapi ketika berbuka puasa dihentamnya mana yang terletak dengan tidak terkendalikan, sehingga belanjanya sebulan puasa sama dengan belanja setahun pun. Ibu Buya Hamka cerita lama lah cik, oi. Kan? Dia kata ada orang pula terbalik kurang. Sebab tu puasa ni jadi takwa. Puasa ni jadi tempat untuk kita mengurangkan perbelanjaan. Tiba-tiba dia kata ada orang belanja dia waktu sebulan puasa dah sama macam belanja setahun. La ilaha illallah. Itu dia. Nanti bila tiba waktu beribadat tarawih atau tadarus, matanya sudah mengantuk kerana terlalu kenyang. Padahal sepatutnya puasa tu tujuan kita nak bagi perut tu ringan supaya mata tu cerah. Kan? Itu tujuan kan? Tentu kurang sekali harapan bahawa orang ini akan mendapat faedah takwa dengan puasa semacam itu. Maka kalau Rasulullah SAW menganjurkan berbuka puasa dengan secangkir air sejuk dan kurma, artinya supaya dalam membuka puasa pun kita pun terlatih juga mengendalikan diri, sehingga maksud puasa untuk takwa benar-benar dapat dirasai. Ya.
Puasa sebagai rukun Islam tidak terpisah dari rukun Islam yang lain untuk mencapai hakikat maksud dari Islam. Jika diketahui Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, maka diri yang hendak diserahkan kepada Allah itu hendaklah ditazkiyah, yakni dibersihkan rohani dan jasmani. Selalu dilatih, dididik dan diperbaharui sentiasa kesedaran diri itu. Dia kata, apa kaitan puasa dengan Islam sampai puasa dari rukun Islam? Kan? Kau celah mana tu? Pasal Islam ialah menyerah diri kepada Allah. Dan diri yang kita nak serah ke Allah ni, bolehkah kita serah kepada Allah Ta'ala benda yang tak elok? Tak boleh, tuan-tuan. Nanti kita nak korban tak lama lagi. Syarat-syarat lemu korban apa dia? Tak boleh yang tempang, tak boleh yang buta, tak boleh yang terpotong telinga, terpotong hidung, cacat, kurus kering. Ya, tak boleh bagi yang aib kat Tuhan. Tuhan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu elok, dia tidak menerima melainkan yang elok-elok sahaja. Nabi dah bagi tahu kita. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha elok, dia tidak menerima kecuali yang elok-elok sahaja. Allahu Akbar. Okay. Jadi, bila kita tahu Allah tak terima melainkan yang elok-elok, maka kita nak serah diri kita kepada Allah, kena pastikan diri kita ni elok. Kalau tidak, nyawa kita tidak akan diangkat ke langit. Allati fiha Allah. Ke langit yang di atasnya ialah Allah. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai nyawa kita itu menjadi nyawa yang pintu langit pertama pun tak dibuka untuknya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi puasa adalah di antara ibadat yang boleh mensucikan jiwa tadi. Menjernihkan kekeruhan yang ada dalam ruh kita ini. Ya. Jadi itulah yang nak dikatakan bahawa puasa itu mendidik kita dengan akidah, dengan iman. Ya. Itu satu. Kita tidak baca semua ayat. Macam ayat yang kedua tentang hukum hakam ini kita tidak perlu. Cuma nak ambil tentang dalam ayat 184 Tuhan kata wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itulah yang terbaik jika kamu tahu. Kata Buya Hamka, yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah orang yang terlalu dosa. Orang yang sakit, yang musafir, memanglah bukan bermakna orang sakit pun dia puasa lebih baik, tak semestinya. Tapi maksudnya orang yang sihat, yang cukup puasa, Tuhan kata puasa itulah pilihan yang terbaik. Bukan bermakna puasa tu benda yang kita boleh pilih nak puasa tak puasa. Tetapi Tuhan Azza wa Jalla, Allah Ta'ala, dia cukup bagus, cukup hebat dalam tutur kata. Tutur kata yang begitu memujuk. Tutur kata yang bersifat persuasif supaya kita melaksanakan kewajipan. Walaupun benda ni wajib, Tuhan dia bukan macam mengarah-ngarah. Ya? Allah Ta'ala, Tuhan. Kan? Pasal Tuhan dengan orang mukmin dia rahim. Jadi dia perintah puasa ni kepada orang mukmin. Jadi antara rahimnya Allah Ta'ala kepada orang mukmin itu, tengoklah. Walaupun ini suruhan wajib, tapi Tuhan memberikan kepada kita galakkan, insentif, memberikan kita pujukan, ya, supaya kita melaksanakan benda yang fardu ini. Bukan sekadar ubutan. Kalau hang tak puasa, aku azab. Tak ada. Tak sebut. Dalam ni. Kan? Tuhan kata, la'allakum tattaqun wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Memberi galakkan, targhib. Ya? Walaupun sekali lagi akan datang ada targhibnya, ada. Ya? Ujung ayat ini mengingatkan kembali faedah puasa untuk menguatkan takwa tadi. Kalau badan tak sakit,
tidak berat memikul lantaran tua atau sakit yang berlarutan. Sangatlah besar faedah puasa bagi jiwa. Janganlah hanya mengingatkan lapar dan hausnya, tapi ingatlah keteguhan jiwa yang akan didapati lantaran dia. Nescaya engkau akan menjadi seorang yang berpuasa dengan segenap kesungguhan dan taat setia. Jika engkau tahu betapa besar faedah rohani yang engkau dapat dengan puasa, apatah lagi kalau ayat yang sebelum tadi berbunyi, tetapi siapa yang menderma lebih maka itu adalah baik untuknya. Kerana di sini kita artikan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, dengan siapa menderma lebih. Padahal kalimat ini pun mempunyai erti yang lain. Tetapi sesiapa yang bertatawwu' lebih, tatawwu' punya erti yang lain. Bukan saja derma lebih, tapi juga solat lebih. Di samping solat 5 waktu, ada lagi solat tatawwu', solat-solat sunat. Di samping Ramadan, ada puasa-puasa tatawwu', hari putih, hari Isnin, hari Khamis, hari Syura, hari Tasu'a, puasa 6 Syawal. Maka jika kamu tambah pula dengan puasa-puasa demikian itu, adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui akan faedahnya. Tuhan kata, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang menambah kebaikan, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Maka puasa itu jangan sekadar yang fardu, tambah lagi dengan yang sunatnya di bulan Ramadan. Kerana itu mendidik, melatih jiwa. Patut juga diterangkan ni hukum fiqah kita tak ambil. Dan tengok hamka punya ayat sedap ya, dia kata bila Tuhan kata orang yang berpuasa itu fa'iddatun min ayyamin ukhra, hendaklah dia ganti. Kerana hakikatnya bila kita tak puasa Ramadan kerana uzur, kita berhutang. Kata hamka, orang yang tinggi nilai kehormatan diri, tidaklah dia lupa kalau dia berhutang. Sungguh tidak ada orang yang lupa akan hutangnya, walaupun bertahun-tahun hutang itu belum juga terbayar. Namun bila bertemu tempat dia berhutang, dia teringat kembali. Memang tak ada orang lupa. Dia terlupa tak ada. Melupakan itu buat lupa mungkin lah. Kan? Tapi lupa dia ingat sampai mati, dia ingat dia ada hutang orang tu, orang ni. Apatah lagi seorang mukmin dengan Tuhannya. Seakan-akan si mukmin berkata, ya Allah, hamba-Mu ini tidak kuat puasa sekarang sebab hamba sakit. Jadi Tuhan jawab, ubatilah sakitmu dulu. Perkara puasa itu kita bincang hari lain saja. Hitung saja berapa yang tertinggal. Seolah-olah Tuhan kata macam tu dekat orang mukmin, dia kata. Ya. Ingatlah bandingan orang budiman melawat orang sakit dan dia berhutang kepada si sakit. Kata orang sakit, saya ada hutang dengan awak, tak terbayar lagi, tapi saya ni orang sakit lah ni. Orang yang budiman menjawab, berubatlah dulu. Bab-bab hutang tu kita bincang nantilah. Saya sekarang ni melawat kamu sakit, bukan nak minta hutang. Semoga cepat sembuh. Tengok tu. Subhanallah. Tuhan lunak dengan orang mukmin. Jadi takkanlah kita nak balas kelunakan Tuhan ini dengan sikap kurang ajak dan lok-lak dan tak senonoh, dengan mencabar Tuhan di bulan Ramadan, tak hormat bulan Ramadan, yang tak sakit, yang tak ada rukhsah, ya? Terang-terang makan di khalayak ramai, makan seorang-seorang pun dah cukup besar dosa, ini makan di khalayak ramai, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Tuhan menjelaskan mengapa bulan Ramadan yang ditetapkan menjadi bulan buat puasa. Pasal apa Ramadan dipilih? Apa hikmah? Hari-hari yang Tuhan tetapkan untuk beribadat yang secara khusus, secara spesifik ni, dia memang ada sebab. Kalau kita tengok kenapa satu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah kau puasa Syaban? Nabi bagi tahu sebab. Kenapa kau puasa Isnin? Kenapa kau puasa Khamis? Setiap hari yang syarak pilih ini, dia ada munasabah. Sebab itu kita tidak boleh, tak boleh kita nak mengkhususkan dengan memandai-mandai kepada otak kita, hari sekian ada ibadat sekian. Tak boleh. Pasal
menetapkan ada ibadat special pada hari sekian atau waktu sekian, bermakna kita menetapkan specialnya hari dan waktu itu. Dan hari dan waktu ialah milik Allah. Innallaha huwad dahr. Allah lah masa. Allah lah waktu. Dia yang membolak-balikkan siang dan malam. Kita tidak boleh memandai-mandai kata hari ini bagus, hari ini special, hari ini ada keistimewaan, maka kita kena buat ibadat pada hari ini, ibadat khusus, sembahyang khusus, puasa khusus. Kerana kita mendakwa sesuatu yang besar di sini. Nampak tak? Sebab itulah perkara-perkara bid'ah hauliyah, bid'ah ulang tahun, apa nama yang dibuat berulang tahun ini, maulid ke apa, ibadat-ibadat khusus nisfu Syaban, ibadat khusus Isra' Mi'raj, apa semua ni. Dia benda yang sangat bahaya dan besar, kerana awak sedang mendakwa sesuatu yang sangat dahsyat. Puasa Isra' Mi'raj dia kata 27 Rejab. Macam mana didakwa 27 Rejab? Apa dalil? Ya? Tidak ada dalil. Adakah Isra' Mi'raj 27 Rejab? Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau tarikh itu penting, tarikh itu ada keistimewaan, Tuhan akan beritahu, Tuhan akan habaq. Ya? Ya? Itu. Ini tak lama lagi, 6 hari lagi. Sambut pula nuzul Quran. Siapa? Sambutan ini apa? Siapa yang menetapkan? Tidak ada. Kan? Jadi kita kena hati-hati. Nuzul Quran itu waktu yang Tuhan telah sembunyikan di 10 malam akhir Ramadan. Kan? Ini itu kita kena perhatikan. Iaitu mula turunnya Al-Quran yang terkandung padanya 114 surah 6,236 ayat itu dalam bulan Ramadan. Meskipun ada pertikaian ahli hadis atau riwayat tentang tanggal dan harinya, tapi tidak ada sahih bahawa Quran itu dalam Ramadan. Penting sekali Quran yang mula turun di bulan Ramadan itu bagi manusia, khusus bagi orang beriman. Sebab ia adalah menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi siratal mustaqim, menempuh jalan Allah. Al-Quran itu yang membebaskan mereka daripada teraba-raba dalam kegelapan dan penjelasan dari petunjuk. Oleh kerana Al-Quran adalah petunjuk yang dahulu daripadanya, artinya dia pun memberi penjelasan lagi dari isi ajaran Musa dan Isa dan Nabi-Nabi yang lain. Dan juga dalam Al-Quran sendiri ada petunjuk yang umum sifatnya, lalu datang huraiannya, tafsirnya. Apatah lagi akhlak Nabi SAW itu sendiri adalah menurut contoh yang dititahkan Al-Quran. Maka sikap hidup beliau pun membawa bayinat, penjelasan dan keterangan daripada Al-Quran. Dan pembeza, iaitu Al-Furqan, menyisih dan menyaring dan menapis di antara yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Lantaran itu, sesuai sekalilah apabila di bulan itu ditetapkan perintah ibadat puasa untuk orang yang beriman, sebab hidup mereka adalah berpandukan Al-Quran. Subhanallah. Jadi munasabah Tuhan pilih puasa Ramadan ini, rukun Islam ini pada bulan Ramadan. Besar. Ya? Sangat-sangat besar. Kita kena hayati sifat yang Tuhan tak kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Tekat tu saja tak. Tuhan jelaskan pula kepentingan Quran tu apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan kita kena reflect benda ini. Sifat Quran sebagai yang pertama hudan linnas, yang menjadi pembimbing, guidance kepada manusia, kepada mukallaf manusia dan jin. Yang tanpa petunjuk ini, manusia akan teraba-raba dalam kegelapan. Ya, yang mana Al-Quran itu adalah nur, cahaya yang menyuluh kepada jiwa orang yang beriman.
Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Apa makna nurun ala nur? Kita dah belajar dulu makna nurun ala nur. Cahaya fitrah ditambah dengan cahaya wahyu. Cahaya akal yang waras ditambah dengan cahaya wahyu. Semakin terang benderanglah ia. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Cahaya Allah menerangi langit dan alam seluruhnya. Dan dialah yang memberikan cahaya kepada alam ini. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Sebelum menyala api itu pun dah hampir bercahaya. Orang mukmin itu Tuhan dah bagi dalam jiwa mereka. Manusia itu Tuhan dah bagi fitrah, dah bagi akal yang waras, dah bagi kepada mereka kebolehan untuk membezakan yang baik dan yang buruk. Bila datang Al-Quran, semakin teranglah cahaya itu, semakin jelaslah segala-galanya. Subhanallah. Ya. Kalau tidak ada cahaya Al-Quran, maka mata itu rabun. Seumpama mata rabun yang tidak ada kanta yang menerangkan. Dan kalau dibiarkan lama kelamaan, mata itu akan menjadi semakin kelam dan kelam. Akhirnya dia akan na'udzubillah min dzalik, menjadi buta. Ya. Kalau dia digelapkan, tidak ada cahaya Quran, dia akan tak nampak pasal apa, dia jadi duduk dalam gelap. Ya. Jadi dia adalah hudan linnas. Dan ini adalah jelas prinsip akidah dalam Islam. Kita berpegang dengan Al-Quran sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Nak faham Quran, nak faham ajaran Islam, jangan dicari sumber luar. Kita ada wahyu, Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Sebab itu hukum hakam Islam dibina atas Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dan kesemua ini balik kepada Quran dan Sunnah. Dan Sunnah balik kepada Quran. Tidak lari. Maka jangan kita mengambil akal-akalan falsafah Aristotle, Plato ke, apa Yunani ke, Amerika ke, falsafah kontinental ke, apa sahajalah, untuk dijadikan tolak ukur bagi mengukur logika-logika Quran. Kemudian kita ubah makna-makna Quran tadi atas nama takwil supaya konon-kononnya disesuaikan dengan akal. Tapi bukan akal yang sarih, tapi akal-akalan. Dan beza antara akal dengan akal-akalan. Akal-akalan orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Ini bahaya, rosak akidah. Kena pegang betul Quran ialah hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Dia juga yang menjelaskan petunjuk itu. Apa yang samar, Tuhan dah beritahu bahawa Quran itu turunkan. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Memang ayat Quran ada muhkamat, ada mutasyabihat. Mutasyabihat kalau nak faham, kena balik kepada muhkamat. Jangan bawa mutasyabihat itu kepada syubhat-syubhat, syubhat akliyah. Bukannya akal yang sarih, bukannya akal yang waras, tetapi keraguan-keraguan akal. Kesamaran-kesamaran akal. Lalu kita nak ubah makna Al-Quran, nak ubah makna hadis Nabi SAW supaya bersetuju dengan akal-akalan yang meragukan dan diragukan itu. Ini adalah bukan sikap yang sebenar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan Al-Quran juga adalah Al-Furqan,
yang membezakan antara hak dengan batil. Al-Quran adalah Al-Mizanul Akbar, adalah neraca terbesar yang dengannya kita mengukur segala perkara. Ya. Al-Quran adalah tolak ukurnya, yang kita nak tahu benda ni betul ke tak betul ke, hak atau batil, dipisahkan dengan Al-Quran Al-Karim yang merupakan the ultimate truth, kebenaran yang terbenar. Ya. Dan di hujung ayat 185 Allah kata, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu membesarkan nama Allah atas apa yang telah diberikannya petunjuk akan kamu, dan supaya kamu bersyukur. Maka untuk mengisi perintah Allah di hujung ayat ini, Nabi kita SAW memberikan contoh, iaitu agar pada bulan Ramadan itu memperbanyak ibadat, solat tarawih, yakni qiyamul lail, memperbanyak baca Quran dan memerhatikan huruf-hurufnya tadarus, dan memperbanyak pula berbuat baik, bersedekah, memberi makan fakir miskin, menjamu walaupun hanya dengan seteguk air, sebutir kurma, sepiring nasi. Di penutupannya dibagikan zakat fitrah dan salat Aidul Fitri dengan membacakan takbir Allahu Akbar dan tahmid walillahil hamd, alamat tanda syukur. Syukurilah Tuhan dan besarkanlah Dia, kerana engkau hidup tidak lagi dalam gelap. Nur atau cahaya iman telah memberi terang dalam hatimu. Syukurilah Tuhan, kerana berkat taufik dan hidayahnya jualah kamu telah dapat membuktikan bahawa kamu adalah insan yang berakal dan berbudi, dapat mengendalikan diri dan nafsu syahwat perut dan syahwat faraj. Tiap-tiap matahari telah terbenam, sehari engkau telah menang. Dan bila sebulan Ramadan dan telah habis dan Syawal datang, engkau pun telah beroleh kejayaan hidup untuk bakal menghadapi tahun yang dihadapi. Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Betapa tidak akan diampuni, kerana bekah latihan puasa itu memang telah berkesan pada jiwanya. Dia lebih suka berbuat yang baik dan selalu berusaha menjauhi yang dimurkai Allah. Subhanallah. Bayangkan kalau khutbah Jumaat baru ni mereka ambil daripada tafsir Hamka, tentu lebih berbekas dan lebih baik isi kandungannya. Subhanallah. Jadi, macam mana kita nak terang? Jelas lah. Kataan Buya Hamka ni cukup jelas. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. Ya. Nabi itu bulan Ramadan. Apa hadis kata apa? Wasul silati syayatin. Syaitan diikat, diberantai, dibelenggu, diletakkan rantai. Orang yang kena buah rantai di kaki dia dengan tangan dia, sama tak dengan orang yang tak ada rantai dengan besi dekat kaki tangan dia? Macam mana beza bergerak dua orang ini? Betul tak? Orang yang kaki dia diikat, dirantai macam banduan kan? Tengok dia berjalan, banduan yang ganas-ganas kan, dia bawa keluar dia daripada penjara, dia rantai kaki tangan dia kan. Dia bergerak tu lambat, gedi kan. Jadi setan pun dalam bulan Ramadan ni dia slow. Pasal apa? Pasal tangan kaki dia ada rantai, dia berat. Berat. Nak kacau kita tu pun lambat. Kan? Terus nak berjalan dalam kita punya urat kan. Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan dalam tubuh anak Adam seperti dalam mengikut pembuluh darah. Kan? Tapi Ramadan dia ada dua kesukaran. Pertama, dia sendiri tangan kaki dia kena ada rantai besi. Jadi dia tak boleh berjalan laju macam biasa. Yang kedua, kita puasa.
saluran darah. Bukan maksud sempit macam mana, tapi maksudnya tidak ada zat yang cukup, maka kita tidak rajin, tidak ada kekuatan macam kita duk makan. Sedangkan setan duk guna kekuatan kita makan syahwat perut dengan syahwat faraj itulah untuk mendorong kita ke arah jalan yang salah. Jadi setan ada dua halangan. Pertama, dia sendiri, Tuhan bubur rantai, dia nak jalan pun lambat, gedek-gedek. Tak macam sebelum ni, dia boleh lari, dia boleh lompat, tangan dia boleh suar jauh. Ni kena angkat tangan pun lambat. Macam mana tangan tu ada besi tempat tu. Kan? Faham tak maksud? Setengah orang dia ingat bila kata setan tu kena tamat, mana setan tu duduk dalam penjara tu. Nanti malam bulan Ramadan setan bekat lepas. Tu dia. Nabi Ahmad kena tambat sudah, dia ada pandai-pandai pergi tambah buah penjara pula. Kan? Kadang-kadang kita ni suka fikir lebih daripada apa Nabi Ahmad. Nabi Ahmad setan bulan Ramadan Tuhan buah rantai dia. Sudahlah. Jangan lebih-lebih. Ni kita terbayang, setan tu macam kena masuk dalam jail. Kan? Jadi tak ada setan ni. Semua rumah tak ada setan. Setan ni semua kena buat pergi tempat macam ditawan, ditahan. Kena detention pula. Bukan macam tu. Kan? Hadis tak ada. Hadis tidak memberi that impression, that kind of kita kata apa? Kefahaman tu tidak ada sebut dalam hadis. Itu kefahaman kita yang suka berlebih-lebih sahaja. Kan? Jadi bulan puasa ni kita boleh lebih mudah buat ibadat. Dan ibadat pun dipermudahkan untuk kita. Dipermudahkan untuk kita. Dibanding kalau di luar Ramadan, qiyamul lail, yang afdalnya ialah kita tidur dulu tahajud. Betul tak? Dan kalau qiyamul lail itu ditangguhkan ke 1/3 malam yang akhir, lebih afdal di luar Ramadan. Tapi dalam Ramadan, tak. Habis-habis main isyak terus. Habis main isyak terus. Kan? Boleh memanglah kalau luar Ramadan pun boleh saja. Saya boleh. Habis main isyak terus saya boleh. Boleh saja. Kan? Tapi tak afdal. Tapi dalam Ramadan terbalik. Yang ni pula jadi afdal. Kan? Yang ni pula jadi afdal. Dan berjemaah pula. Kan? Berjemaah pula. Dapat pahala sembahyang dengan imam sampai habis. Seperti qiyam satu malam. Jadi sembahyang isyak berjemaah dah separuh malam. Esok sembahyang subuh berjemaah satu malam lagi. Dalam tempoh yang begini singkat, keadaan matahari terbit, kita dapat pahala qiyam 2 malam setengah. Subhanallah. Ajib tak? Ajib tu. Mana ada orang satu malam dia qiyam 2 malam setengah? Tak ada. Ramadan kita boleh buat. Kan? Sembahyang isyak berjemaah separuh malam. Lagi tarawih sampai habis dengan imam satu malam penuh. Esok subuh. Tak lagi subuh. Kan? Subuh kalau dalam kalender falak yang matahari belum masuk siang lagi. Masih dikira malam. Dalam satu malam dapat 2 malam setengah qiyam. Mana Nabi cari? Tak jumpa dah. Kan? Kalau kena Lailatul Qadar pula, ya Allah. Kita qiyam untuk 2,5 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadat di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadat di luar Lailatul Qadar selama 1000 bulan. Ya, bayang. Jadi kita tengok dalam Ramadan ni bertali arus ibadat. Ibadat fardu yang biasa dikekalkan, diteruskan lagi dengan puasa.
dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan tilawah Qurannya, ya, dengan apa nama sedekahnya. Ramadan bulan sedekah, lumba-lumba orang bagi makan. Man fattara sa'iman, kan? Bayangkan kita puasa, tapi kita dapat pahala 2 orang puasa. Kita puasa sehari, tapi pasal kita puasa dan kita bagi pula pahala buka puasa, dapat pula pahala. Mana nak cari? Pahala begini punya hebat, kan? Tak jumpa. Allah Ta'ala aja boleh bagi macam ni ganjaran. Lepas tu, ya, zakat fitrah. Kemudian salat Aidil Fitri. Malam raya kita takbir, tahmid, tahlil. Dan semua ini untuk apa? Untuk iman. Ya ayyuhallazina amanu. Untuk iman. Untuk akidah kita. Mendidik kita menjadi orang yang beriman dengan segala makna kalimahnya. Beriman dari segi qalbi, qauli, amali. Kita menyempurnakan, ya, sisi-sisi iman yang ada. Kita beriman secara lisan, beriman secara perbuatan, beriman secara i'tiqad, beriman secara perasaan. Ya. Ini semua adalah komponen iman yang membentuk akidah kita itu menjadi akidah yang bersifat praktikal. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dia bersifat praktikal, dia bukan akidah yang bersifat teori. Dia adalah practical theology. Dia bukannya theoretical theology. Kita bercakap tentang beriman dengan Tuhan. It's not about just knowing the attributes, the divine qualities theoretically. No. It's about how you react. Macam mana kita memberikan reaksi terhadap keimanan kita bahawa Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Dia bukan sekadar tahu Tuhan mendengar, tapi macam mana kita hidup dengan pengetahuan itu. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam yang hakiki, yang sahih. Iman itu qaulun wa amal. Ya. Dan jangan kita jadi terkeliru. Ini bila khutbah Jumaat yang pertama dalam bulan Ramadan, cerita pasal bahaya LGBTQ+. Tiba-tiba ada orang LGBT macam biasalah bila kata kat mereka macam kena cabai. Dia kata sepatutnya kita rasa takwa. Dia faham tak takwa tu apa? Orang yang bergelumang dengan LGBTQ+, takwa kot celah mana? Na'udzubillahi min dzalik. Mereka faham takwa itu adalah konsep secara atheism. Yang mana atheism itu mereka tidak ada moral objektif moral. Mereka hanya ada subjektif moral. Ya? Betul tak? Dalam atheism tidak ada objektif moral. Mereka tidak boleh membentuk satu al-qiyam al-akhlaqiyah al-mutlaqah. Mereka hanya boleh ada al-qiyam al-akhlaqiyah al-nisbiyah. Itu kita faham. Bila kita kata atheism, tidak ada moral. Moral yang kita maksud di sini ialah moral-moral yang bersifat objektif, yang bersifat mutlak, yang bersifat ultimate, yang bersifat brute, bukan sekadar relatif. Kan? Bagi mereka, kenapa saya tak suka orang yang mencuri atau orang yang merompak atau orang yang makan rasuah, itu semua adalah kerana nisbah kepada saya. Tidak bermakna
benda itu memang secara zatnya pada hakikatnya dia adalah tidak baik. Bukan macam itu. Bukan kerana mencuri atau merompok itu tidak baik. Ha? Kita memang benda itu tidak baik. Tuhan kata wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Tugas Nabi ialah untuk menghalalkan benda yang baik dan mengharamkan benda yang tak elok. Ya? Kenapa Tuhan halalkan makan atau minuman tertentu? Kerana memang dia elok. Dan kenapa makanan minuman tertentu diharamkan? Kerana dia memang tak elok. Kenapa perbuatan tertentu dilarang dan perbuatan tertentu disuruh? Kerana yang disuruh ni dia memang benda baik. Yang dilarang tu memang benda tak elok. Kalau orang tanya, boleh tak Tuhan suruh buat syirik? Kita kata Tuhan tak akan suruh buat syirik. Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Allah tak suruh benda-benda yang keji. Dan syirik ialah benda yang paling fahsya. Ya? Benda yang paling fahsya. Bukan syirik itu keji sebab dia dilarang. Dia dilarang kerana ia keji. Ya? Tapi tanpa Tuhan, tanpa agama, kita tidak boleh ada perkara ini. Ya? Subhanallah. Dan kita tengok ayat puasa ini diteruskan dengan apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kenapa ayat tentang doa ini tiba-tiba duduk di tengah-tengah ayat puasa? Ad-du'a huwa al-ibadah. Dalam riwayat Tirmizi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa ialah ibadah. Doa ialah otak ibadah. Ya? Dan Tuhan dan doa ialah lambang pengabdian diri yang terhebat. Lambang kita ni adalah faqirun zati. Kita sentiasa memerlukan Tuhan. Ya? Sebab itu Nabi kata, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa tak berdoa kepada Allah, Allah murka. Ya? Sebab itu Allah namakan orang yang tidak berdoa sebagai mustakbir. Wa man yastakbir an ibadatihi, siapa yang sombong daripada berdoa kepada Allah. Ibadat itu doa. Ya? Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong macam iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kerana doa lah yang menzahirkan kemakhlukan kita, kehambaan kita, kefakiran kita, dan menzahirkan ketuhanan Allah, menzahirkan ghina Allah Ta'ala, kekayaan zati Allah Ta'ala, bahawa dia adalah Rabb dan kita adalah marbub, dia adalah ma'bud, kita adalah abid. Badat doa. Dan sebab itulah waktu yang mustajab doa pula apa dia? Waktu ketika puasa. Waktu sepanjang hari puasa ni doa mustajab. Sat lagi ketika nak buka puasa ada satu lagi special lagi. Bayangkan sehari dapat 2 pula kemustajaban doa. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Dan Tuhan nak ingatkan bahawa dia maha dekat. Fa inni qarib. Di sini anak nak petik perkataan Hamka. Hamka kata, oleh sebab Allah dekat dari kita hamba-hambanya ini, silakanlah memohon dengan ikhlas. Dia tidaklah jauh. Dan lantaran dia tidak jauh dari sisimu, tidak usah kamu bersorak keras-keras memanggil namanya, Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Apa guna sorak keras? Bukan doa kalau nak jerit. Itu di antara bentuk tidak dalam doa. Nabi dengar sahabat berdoa dengan kuat, seorang menerik keras. Dia kata,
Ya ayuhan nas, arbi'u ala anfusikum, hai manusia, kesianlah ke diri kamu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kamu bukan menyeru Tuhan yang pekak atau yang hilang. Walakin tad'una sami'an qariba, kamu menyeru Tuhan yang maha mendengar lagi maha dekat. Tuhan kata ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa duna al-jahri min al-qawli bil ghuluwi wal asal. Serulah Tuhan kamu dengan merendah diri, tadarruan wa khufyah, dan penuh rasa takut dan pelan suara tanpa mengeraskan suara, wa duna al-jahri min al-qawl, pada waktu pagi dan petang. Subhanallah. Ya. Yang kedua, lantaran dia dekat, tidak perlulah memakai orang perantaraan atau wasilah. Terang-terang Tuhan dah kata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan. Ya. Yang penting ialah memohon langsung kepadanya. Jangan pakai perantaraan. Kalau dia sendiri telah menyatakan dia dekat, guna apa kita mencari perantaraan lagi? Orang yang menyembah berhala, kita cela kerana mereka pakai perantaraan berhala buat menyampaikan kepada Tuhan. Akan kita diamkan sajakah orang yang bila ditimpa kesusahan menyeru nama Syed Abdul Qadir Jilani atau Syekh Samman? Hamka kata, kalau kita begitu marah dan kita begitu antai dengan syirik yang dibuat oleh orang yang sembah berhala, takkan kita nak diam saja tengok orang yang mendakwa Islam salah guna nama Islam dia buat syirik. Ini lebih dahsyat, lebih hebat jenayah dia. Ya. Itu dia Hamka punya perkataan lah. Allahu Akbar. Tuhan kata lagi, dia dekat dari hambanya itu, bersabda lagi, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenan permohonan orang yang memohon bila dia memohon kepadaku, idza da'ani. Apa kesan yang kita dapat dari bunyi lanjutan ayat ini? Tuhan telah menutup pintu yang lain. Tuhan menyuruh kita langsung kepadanya. Tuhan telah menjelaskan di sini, kepadaku saja supaya permohonanmu terkabul. Sedang dalam ayat tidak sedikit pun terbayang bahawa permohonan baru dikabulkan Tuhan kalau disampaikan dengan perantaraan Syekh Anu atau Syekh Fulan. Kemudian datang lagi lanjutan ayat yang membuatkannya lebih jelas lagi. Maka hendaklah mereka sambut seruanku, falyastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka percaya kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka beroleh kecerdikan. Terang sekali ayat ini, tidak ada belit-belit. Pertama, Tuhan itu dekat. Kedua, segala permohonan dari hambanya yang memohon akan dapat perhatian sepenuh daripadanya. Tiada satu permohonan yang bagai air jatuh ke pasir, hilang saja sia-sia kerana tidak didengar dan tidak dipeduli. Ketiga, supaya permohonan itu mendapat perhatian ilahi, hendaklah si hamba yang memohon itu menyambut pula terlebih dahulu bimbingan dan petunjuk yang diberi Tuhan kepadanya. Kenalah beramal. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha' ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika kamu senang, maka Allah kenal kamu masa kamu susah. Kan? Bila susah, kita berdoa kepada Allah. Mereka kata, ya Allah, suara ni kami duk dengar setiap hari, duk berzikir kepadamu, bertasbih kepadamu, berdoa minta kepadamu. Ni dia tengah susah, ya Allah, bagilah syafaat malaikat. Kalau kita waktu susah pun, kata suara siapa tak dengar pun, tak kenal pun. Kan? Mana malaikat nak tolong? Ada kita nak tolong orang kita tak kenal? Nak jadi kabel untuk dia? Tak ada. Kan? Keempat, dan yang amat penting, hendaklah percaya benar-benar, beriman benar-benar kepada Tuhan. Kelima, dengan sebab menyambut seruan Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan, si hamba akan diberi kecerdikan, si hamba akan diberi petunjuk, jalan yang akan ditempuh hingga tidak tersesat dan tidak berputus asa. Kita fahamkan bahawa Tuhan dekat dan kita pun wajib mendekatkan diri kepadanya. Ya. Orang yang tidak menyambut seruan Tuhan, tidak membina imannya kepada Tuhan,
yang maksiat atau mempersekutukan yang lain dengan Tuhan kian lama, kian jauhlah dari Tuhan. Walaupun Tuhan itu tetap berada dekatnya, lantaran itu susahlah permohonannya akan terkabul. Dalam mengerjakan puasa, dilatihlah dia dalam ibadat dan doa, bertambah makrifah kepada Tuhan, bertambah pula lah tertanam rasa ikhlas dan tawakal. Ikhlas, jujur dan tulus. Tawakal, menyerah dengan tidak separuh hati, menyerah sepenuh hati. Dan kalau mendapat percubaan iman, dapatlah bertahan dengan sabar. Jadi, puasa tu melatih apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua tawakal, yang ketiga sabar. Orang yang cerdik bukanlah mendiktakan Tuhan. Ya Allah, berilah saya itu. Ya Allah, hindarkan diri saya ini. Apa yang diminta kepada Tuhan pun menjadi ukuran dan dari kecerdikan yang meminta. Orang kata orang yang cerdik, dia pun tengok juga orang cerdik ni dia minta benda yang berfaedah. Itu kita dilarang tidak dalam doa. Kan? Nabi dengar ada orang berdoa, ya Allah, jauhkanlah seorang sahabat dengar anak dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka, daripada panasnya, daripada bahangnya, daripada belenggunya. Dia kata, wahai anakku, kalau kau dah minta Tuhan jauhkan kau daripada neraka, jauh semua sekali lah. Takkan kau dijauhkan neraka, tiba-tiba bahang neraka pergi dekat dengan kau. Lampau dalam doa. Kan? Macam dulu, doa apa? Doa rekaan yang orang duk baca lepas sembahyang tarawih tu kan. Itu dulu dah ditegur oleh Syekh Syafi'iyah Malaysia, Syekh Dr. Abdul Basit. Kan? Pasal ada tidak? Kau dah minta syurga, confirm lah engkau dapat minum syurga, ayak dia, apa semua. Dia sebut lagi, Allah masuk syurga, bagilah kami minum airnya, kahwin dengan bidadari. Takkanlah masuk syurga tengok melupong saja. Tak logik lah. Bagilah cerdik sikit. Kan dalam berdoa pun. Masa dah habis lah. Tak apa. Kan? Ni ceramah khas pun dia pendek saja. Kerana kalau hamba yang menentukan apa dia minta, kalau tidak diberi apa dia minta itu, dia pun kecewa. Inilah tanda orang tidak cerdik. Atau jangan menentukan sendiri masa bila akan diberi. Kerana kalau terlambat diberi, timbul lagi omelan. Padahal lambat atau cepat hanyalah ukuran keinginan. Lambat atau cepat kita dapat apa yang kita minta dekat Allah itu ialah ukuran keinginan kita. Bukannya benda tu memang Tuhan bagi lambat atau cepat. Ya. Kalau meminta atau berdoa, mintalah kepada Tuhan, mintalah modal yang besar dan kukuh. Bukan benda, tapi yang dapat menghasilkan benda. Doa-doa yang berasal dari Nabi adalah sebaik-baik doa. Kalau tidak pandai bahasa Arabnya, bolehlah bahasa kita sendiri asal dengan ikhlas. Jangan minta kepada yang lain, adalah sangat kurang budi kalau kita minta dengan memakai perantara, padahal dia telah membuka pintu. Ya. Jadi inilah pengajaran akidah yang penting yang kita dapat. Dan anak galakkanlah, buka baca tafsir Hamka ni, terlambat baca daripada awal sampai habis. Apa nama ayat tentang puasa ni, sampai ayat 188 tu. Kan? Penting. Nah, ini tafsir yang cukup. Subhanallah, tafsir Hamka ni tafsir yang terbaik dalam bahasa Melayu. Kan? Dia menggabungkan tafsir dan tadabbur. Dan banyak maklumat-maklumat, background ya, yang penting-penting. Dan dia punya bahasa dia seorang pujangga, penulis orang yang berseni, berkata, jadi dia menusuk kalbu dan memberikan kita iktibar yang mendalam. Ya. Jadi inilah apa yang dapat kita sampaikan secara ringkasnya. Pengajaran yang kita dapat ambil, yang kita dapat tenung, menerusi tadabbur kita kepada ayat yang menceritakan tentang puasa tadi. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita nampak bahawa puasa ni memang mendidik akidah, mendidik iman. Ya, makna takwa. Takwa itu adalah iman. Dia adalah kemuncak keimanan. Ya, kemuncak orang beriman itu kita nak menjadi orang yang bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Kita ni nak jadi apa? Nak jadi waliullah. Apa dia waliullah? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan mereka bertakwa. Itulah waliullah. Kan? Kita nak jadi waliullah, nak jadi wali Allah. Kita tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau kita tak jadi waliullah, kita jadi wali syaitan. Dia tak ada tengah-tengah. Saya nak ada tengah-tengah. Wali Allah pun tak mau. Tak boleh. You kalau tak mau jadi wali Allah,
tu jadi wali syaitan. Dia tak ada pilihan ketiga. Menjadi wali Allah itu wajib. Dia bukan satu benda yang macam fahaman khurafat animisme faham wali ni orang yang ada super power apa. Bukan. Wali ni ialah kedudukan takwa, kedudukan iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna waliullah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dilindungi Allah, dijaga oleh Allah. Itu maksud waliullah, kan? Dan kita kalau tak dilindungi dan tak dijaga oleh Allah, memang musnah dan celakalah kita. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memberikan pengajaran kepada diri yang bercakap terlebih dahulu, kemudian kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.